إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب النظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi meletakkan dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan usia kita dalam keadaan hati dan jiwa kita masih lagi ada rasa untuk memperbaiki diri, untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan kita sentiasa dapat melaksanakan aktiviti harian kita dalam keadaan kita sentiasa dipandu dan dibimbing oleh Allah dalam kehidupan dunia kita, insya-Allah, dan di akhirat diberikan keselamatan mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan kita masih lagi di surah Al-Infitar. Kita tengok muka surat yang ke-49. Kita bermula pada ayat 6 surah Al-Infitar juzuk 30. Muka surat 49. Kita baca sama-sama tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما
ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Sadaqallahul azim. Ya ayyuha, ya mad jaiz munfasil. Semua perkataan ya ayyuha mad jaiz munfasil. Baca 4 harakat. Ya ayyuhal insanu, nun mati bertemu dengan sin ikhfa hakiki. Semua nun yang mati, jikalau tiada tanda mati di atasnya, hendaklah didengungkan, kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Di sini nun mati jumpa dengan sin dengung. Ya ayyuhal insanu ma gharra, bukan gharra. Gharra ka bi rabbikal karim. Karim man arid dis sukun. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Boleh baca karim, karim, ataupun karim. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi ni mad jaiz munfasil. Kita baca 4 harakat kerana huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan. Perkataan yang pertama fi, huruf mad kat ujung dia. Perkataan yang kedua ayyi, huruf hamzah berada di pangkal perkataan yang kedua. Itu 2 perkataan tu. Kalau huruf mad bertemu dengan hamzah yang hidup dalam 2 perkataan, yang itu mad jaiz munfasil. Jadi baca 4. Fi ayyi suratim. Tanwin bagi 2 di bawah bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah. Kita kena dengungkan 2 harakat. Suratim. Atau kita tengoklah baris 2 tu, kedudukan baris 2 tu dia tak selari, di mana baris yang di bawahnya lebih ke hadapan daripada baris yang di atasnya. Dia tak selari. Itu tanda dengung tu. Suratim masya'a. Yang ini huruf mad, iaitu alif yang mati bertemu dengan hamzah dalam 1 perkataan. Bila huruf mad yang mati sama ada alif atau waw atau ya bertemu dengan hamzah berbaris, tak kira lah hamzah tu bagi atas, bagi bawah atau bagi depan, itu akan jadi mad wajib muttasil. Muttasil tu bersambung. Maknanya huruf mad dengan huruf hamzah tu bersambung gitu. Tapi dekat fi ayyi tu huruf mad dengan huruf hamzah tu bercorai. Sebab tu dipanggil munfasil. Munfasil ni pisah, muttasil ni sambung. Jadi sya'a tu mad wajib muttasil, kita baca 4 harakat. Sya'a rakkabak. Maka jadilah bacaan dia tuan-tuan lebih kurang bunyi dia, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kaf ni mati ada bunyi hamas. Ak, bukan ak. Kalau fa'adalak tu bunyi kaf angin ni. Jangan baca fa'adalak, itu qalqalah. Dia bukan fa'adalak, dia fa'adalak, ada angin dia. Rakkabak, yang itu dia panggil hamas. Wallahu alam tuan-tuan dari sudut ilmu tajwid. Kita tengok sama-sama tuan-tuan dari sudut tafsirannya. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu, yakni berbuat derhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Di dalam ayat 6 ni satu pertanyaan daripada Allah. Wahai manusia, kata dia, apa sebab sampai kau boleh buat derhaka pada Allah ni? Apa sebabnya?
Bukan apa sebab, apakah perkara yang telah menipu kamu sehingga kamu buat dosa pada Tuhan kamu? Apa benda yang menipu kamu? Apa benda yang memperdayakan kamu sampai kamu jadi buat dosa dengan Allah? Ini ayat yang ke-6. Yakni di sini Allah mengingatkan manusia yang cuai lagi jahil, padahal hari depannya akan menanti berbagai-bagai kegemparan yang menakutkan, iaitu, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan engkau? Kebodohanmu, dungu dan bebalmu, atau godaan syaitan kepadamu untuk berbuat derhaka? Apa yang menipu engkau ni? Adakah kerana kejahilan kamu, kerana kedunguan kamu, atau kebebalan kamu, atau syaitan yang telah menipu kamu sampai kamu derhaka pada Allah yang Maha Pemurah? Atau dimaknakan di sini, adakah Tuhan tidak menyegerakan seksanya menyebabkan engkau terpedaya terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Ayat ini diturunkan kerana Al-Walid bin Al-Mughirah atau Abu Suraik atau Kaldah bin Khalaf pernah memukul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Allah tidak menurunkan seksa kepadanya. Sebaliknya menurunkan ayat berikut, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, sampai bawah tu. Jadi ayat nombor 6 ni, kalau berdasarkan daripada Imam Qutubi, wahai manusia, kata dia, seruan ini iaitu khataba bihadza munkiril ba'ts, iaitu Allah Ta'ala menyeru manusia ni, maksudnya orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Dia tak percaya hari kiamat diwujud. Bagi dia dah mati macam tu lah. Tak ada lagi apa-apa perkiraan lepas mati ni. Sebab itu banyak dalam Quran ceritakan perkataan-perkataan orang yang bertanya kepada Rasulullah, a'innakum a'idza mittum wa kuntum turaban wa idhaman a'idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a'inna lamab'utsun. Adakah kami nanti bila kami dah mati, dah jadi tanah, dah jadi debu, kami akan dibangkitkan kembali? Awa aba'unal awwalun. Maksud juga ayah kami lagi dulu mati pada kami ni, takkan dia ni bangkit ke juga? Banyak perkataan macam itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Taala jawab, fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum yanzurun. Cukup dengan sekali seruan, tiba-tiba mereka dah bangun menunggu untuk arahan-arahan selanjutnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Qutubi berdasarkan tafsir dia ni, dia kata seruan ni untuk orang-orang yang tak percaya adanya hari kebangkitan. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksudkan di sini adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, seperti yang disebut di sini dalam ayat ni. Kata itu adalah pandangan daripada Ibnu Abbas. Ikrimah pula mengatakan ayat ini sebenarnya seruan kepada Ubay bin Khalaf. Pun ada juga kat sini Ubay bin Khalaf, tak ada di sini Ubay bin Khalaf. Termasuk juga ada yang mengatakan dia diturunkan kepada Abi Ashad bin Kaldah Al-Jumahi. Ni 3 orang ni yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam catatan Ustaz Ahmad Sunhaji ni, dia pernah sampai dia memukul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang diutuskan untuk membimbing manusia, memberikan petunjuk, penyampai wahyu Allah kepada manusia untuk dijadikan pedoman. Tetapi orang-orang Quraisy pada ketika itu bahkan memusuhi Nabi, memukul Nabi, menganiaya Nabi. Maka ditanya oleh Allah, apa yang menyebabkan kau tertipu ni sampai kau derhaka kepada Tuhan kau yang Maha Pemurah? Ma gharraka, apa yang menipu engkau, bi rabbikal karim, sehingga engkau khianat, derhaka kepada Tuhan engkau. Atau maksud dekat sini kata Ibnu Abbas, mallazi gharraka hatta kafarta, apa yang menipu engkau sampai kau jadi kufur, derhaka kepada Allah. Al-Karim, iaitu Tuhan yang Maha Pemurah. Kata Qatadah,
Yang menipu manusia macam ni, manusia-manusia yang derhaka ni, dia bukan saja melibatkan Walid Al-Mughirah, Ubay bin Khalaf. Siapa saja yang derhaka pada Allah, umum. Ayat ni umum. Orang yang derhaka pada Allah ni, kata Qatadah, sebenarnya mereka itu gharrahu syaitanu al-musallat alaih. Mereka-mereka yang derhaka pada Allah ni, hidup macam tak ada Tuhan dalam muka bumi ni. Hidup dia rasa semua amalannya dia boleh buat suka hati dia. Tak ada yang mencatat, suap mati jadi tanah atau wish. Tak ada apa-apa urusan lepas tu. Orang macam ini hidup dalam muka bumi ni, kata Imam Qatadah, telah menipunya sebenarnya syaitan yang Allah Ta'ala telah jadikan menguasai diri dia. Jadi orang-orang yang jadi jahat, jadi dogi, jadi kufur, dia tak semayang, tak puasa, tak tutup aurat, kasar dengan orang, mencuri, membunuh. Orang yang ni lah ni, orang ni sebenarnya syaitan dah menguasai diri dia. Syaitanuhul musallat alaih. Syaitan yang dah menguasai diri dia. Sama juga dengan perkataan Al-Hasan, iaitu syaitan yang jahat telah menguasai diri. Kemudian ada pandangan yang lain. Orang-orang yang berlaku derhaka kepada Allah atas muka bumi ni, ramai orang derhaka atas muka bumi ni kan. Kata satu pendapat lagi, sebenarnya yang menipunya adalah kebodohan dan kejahilannya terhadap agama dia, terhadap Tuhan dia, terhadap urusan hidup dia. Jadi tak adalah orang yang derhaka pada Tuhan ni, melainkan dia jahil. Dia tak tahu bahawa dia hidup tu sebenarnya ada yang perlu dia buat. Dia dijadikan oleh Allah. Maka kejahilan itu menyebabkan dia jadi derhaka pada Allah. Kemudian dibawakan satu hadis daripada Al-Hasan, daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan juga oleh Ghalib Al-Hanafi. Kata dia, ketika mana Rasulullah SAW membaca Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, Nabi bila baca ayat ni, kata Sayyidina Umar dan Ghalib Al-Hanafi ni, daripada Ghalib Al-Hanafi ni, kata dia bila Rasulullah baca ayat ni, Rasulullah pun kata qala gharrahu al-jahl. Orang ni sebenarnya telah ditipu, diperdayakan oleh kejahilan diri dia. Sebabnya orang kena mengaji, tuan. Orang yang derhaka ni sebab dia jahil, tak semayang. Derhaka tak? Derhaka kepada Allah yang menyuruh kita semayang. Kenapa tak semayang? Dia jahil tentang hukum semayang tu wajib. Dengan tidak menafikan sebahagiannya tahu, tapi engkar saja tak nak buat. Itu kita panggil asi. Orang buat maksiat dengan Allah, dia tahu tak nak buat. Sebahagiannya tak tahu semayang tu wajib. Adakah sampai macam tu sekali? Semua orang hari ni tahu dah kan. Jadi jahilnya, jahil, mungkin jahil dari sudut tak ada ilmu tentang satu perkara, atau jahil tentang tuntutan Allah dalam kehidupannya. Jahil terhadap tuntutan perkataan la ilaha illallah. Dia tak tahu apa dia nak buat sebagai manusia, sebagai makhluk. Jahil tu menyebabkan dia derhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada 2-3 hadis, kebanyakannya samalah. Rasulullah bawa, kata Rasulullah, sebenarnya kejahilanlah yang menyebabkan manusia derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 riwayat hadis lebih kurang di sini, semuanya menyatakan bahawasanya kejahilanlah menyebabkan manusia jadi engkar, jadi derhaka kepada Allah. Jahil, tak tahu sembahyang wajib, puasa tu wajib. Ramai tak tahu ni. Kata Sayyidina Umar lagi, menguatkan hujah bahawasanya jahillah menyebabkan orang ingkar, kerana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim dan jahul. Jahul tu jahil. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Ayat tu, sesungguhnya kami telah letakkan amanah pada langit, pada bumi, pada gunung ganang. Semua-semua ni menolak, tak sanggup menanggung amanah.
Tetapi manusia yang sanggup terima amanah ni, memakmur, mentadbir bumi ni, sesungguhnya manusia memang benarlah manusia itu zalim dan jahil, kata Allah Ta'ala. Dan ada juga yang menyebutkan bahawa salah satu sebab kenapa manusia ni engkar pada Allah, kerana kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kat kita, sehingga kita tak rasa kita ni bersalah. Sebab tu ada satu di sini dia bawa satu kisah daripada Ibrahim. Bukan, satu pendapat ada yang dikatakan, orang bertanya, menafsirkan ayat ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menyebabkan engkau, apa yang memperdayakan engkau sehingga engkau dahaka pada Allah? Ada jawapan, waqila gharrahu afuullah, yang menyebabkan mereka ini dahaka pada Tuhan kerana kebaikan, afuullah, kemaafan daripada Allah. Kita buat banyak kali dosa, Allah Ta'ala tak turunkan tauhid, bala macam orang dulu-dulu. Duk kita rasa betul, ya kan? Tuhan tak ambil, tak azab kita dengan azab yang berat. Orang dulu sekali buat salah, habis semua, satu keturunan lagi. Kita tak, dah berapa kali dah kita buat dosa, buat maksiat. Umat akhir zaman ni Allah Ta'ala tak musnahkan seperti mana umat-umat terdahulu. Afuullah, kebaikan Allah, pemaafnya Allah Ta'ala tu. Sebab tu kita rasa betul ya. Macam mana lah, pecah gelas, mak diam ya. Pecah pinggan dia, mak diam. Dia tak rasa lah kau nak marah dah, nak manjurkan. Macam itulah manusia ni, Tuhan manjurkan dia. Nak umat akhir zaman ni, sehingga dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Nabi ayat ma gharraka bi rabbikal karim. Ada dalam menafsirkan ayat ini, ada satu pandangan daripada Ibnu Mas'ud. Dia nak menguatkan ayat ni, kata Ibnu Mas'ud, ma minkum min ahadin illa wa sayakhulullah bihi yawmal qiyamah fayaqulu lahu ya ibna adam madza gharraka bi, ya ibna adam madza amalta fima alimta, ya ibna adam madza ajabtal mursalin. Kata Ibn Abbas, tak ada seorang manusia pun besok, ayat ni nak beri maksud, nak beritahu kita, kata Ibn Mas'ud, tak ada seorang pun daripada kamu besok di akhirat melainkan Allah Ta'ala akan berhadapan dengan dia, akan menyoal dia pada hari kiamat, di mana Allah Ta'ala bertanya, wahai anak Adam, apa yang menipu engkau sampai kau jadi macam ni? Satu lagi tanya, wahai anak Adam, apa yang kau buat? Apa yang kau buat dengan ilmu yang kau tahu, dengan pengetahuan yang kau ada? Kau dah ada ilmu, kau tahu macam-macam, biar kau yang kau buat kat dunia tu. Wahai anak Adam, bagaimana keadaannya kamu menyahut seruan para rasul-rasul yang aku utuskan? Macam mana cara kau nyahut? Kau jawab tak? Kau abaikan kau seruan rasul tu? Kau ikut tak? Jadi masalah, masa ajabtal mursalin, macam mana keadaan kau ketika aku utuskan rasul-rasul? Adakah kau ikut? Sejauh mana ikut? Ini maksud ayat maza ajabtal mursalin. Ini semua besok, kata Ibnu Mas'ud, akan dipersoalkan kepada anak Adam di hari akhirat besok. Di hari akhirat. Habis ayat ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Sambungan ayat ni, apa yang menipu engkau, memperdayakan engkau dengan Tuhan yang maha mulia. Kemudian disebutkan lagi sifat Allah. Tuhan yang mulia itu sifatnya allazi khalaqaka, iaitu Tuhan yang telah menciptakan engkau, fasawwaka, lalu menyempurnakan kejadian engkau, fa'adalak, dia buat adalah, dia seimbangkan kejadian kamu, penciptaan kamu. Tuhan yang menciptakan kamu, khalaqak, fasawwaka, dia sempurnakan kejadian dalam rahim perut mak kita, fa'adalak, dia cantikkan, seimbangkan kejadian manusia. Fi ayyi surah, dalam bentuk apa sahaja, masya'a rakkabak, yang Tuhan kendaki untuk membentuk kita. Seolah-olah ayat tadi
Dia ada kaitan dengan ayat tadi. Wahai manusia, apa yang telah menipu engkau sehingga engkau derhaka kepada Tuhan yang maha mulia, yakni Tuhan yang telah menjadikan engkau, menyempurnakan kejadian engkau, menyeimbangkan bentuk tubuh engkau, di mana dia bentuk engkau ikut bentuk yang dia hendaki. Kenapa engkau derhaka? Yakni Allah mengadakan engkau daripada tiada kepada ada, lalu menyempurnakan kejadianmu yang bertubuh cukup lengkap dan dibekali pula dengan panca indera, khasnya pendengaran dan penglihatan, lengkap, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang, tidak ada sebahagian anggotamu yang terlalu panjang atau pendek. Kan? Kita punya apa ni, tangan kita, sondi-sondi kita ni, kiraan ni lebih kurang sama je. Kan? Jarak-jarak. Kan? Jarak sini, jarak sini. Pinggang ke paha ke lutut ke boti. Seolah macam sekaki je. Panjang. Dua kaki. Binaan tu cantik manusia. Kan cantik. Dia letak tu cantik lah kedudukan Allah Ta'ala susun kita. Kemudian tak pula susunan kita tu dikatakan seimbang. Susunan kita tu Allah Ta'ala sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ni adalah diciptakan ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan berbanding dengan haiwan lain. Kita berdiri tegak. Haiwan lain, ular kan dah menjalar lah kerja kan. Kaki pun tak ada, tangan pun tak ada. Kan? Ada macam kita mau bongkok lah dia, tak dapat lah jalan togak macam kita tu. Kangkut dalam muah jalan togak, kita lah heran tengok dia kan bawa kau dua, kaki dua, kangan dua, tapi tak jalan macam kita. Tangan ni panjang pula macam monyet, panjang lah tangan ni. Kita elok lah. Kemudian ciptaan kita tu Allah Ta'ala muliakan. Manusia ni mulia kerana akal fikiran dia kan. Tuhan letak akal ni ke atas sekali. Kambing, lembu, akal dengan tempat keluar tahi sama je. Sini punggung jangan kepala setaraf je akal. Tahi dengan akal setaraf je. Kita tak. Akal kita ke atas, tempat keluar tahi ke bawah. Jadi akal ni tinggi kedudukan. Allah Ta'ala letak sesuai lah. Kan? Tak macam lembu, macam kambing tu dia sama taraf kan? Tu kata cantik tu. Sebaliknya berbentuk cantik, sederhana, boleh diluruskan, dibengkokkan dan dilentur dengan mudahnya. Tidak pula seperti bentuk binatang. Bahkan dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki, dia dapat menyusun dan merupakan tubuhmu. Ada kalanya mirip rupamu seperti bapa atau ibu, pakcik atau makcik dan sebagainya. Ini kecantikan binaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat kita cantik. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, apabila air mani telah menetap di rahim, didatangkanlah setiap urat antara dia dengan Adam. Kalau berdasarkan, sebenarnya diambil daripada hadis dalam ni. Bukan didatangkan urat antara dia dengan Adam. Maknanya keturunan dia bila rahim masuk nak jadi nyawa ni, didatangkan, dikonalkan, datangkan keturunan dia daripada dia tu sampai Nabi Adam tu, keturunan yang lalu semua bawa. Itu maksud dia. Kemudian baginda membacakan ayat fi ayyi suratim ma syaa rakkaba, dalam bentuk apa saja yang dia kehendak dapat dia menyusun tubuhmu. Pendeknya apa saja rupa dan bentuk, sama ada rupa manusia atau haiwan, dan bentuknya pula tinggi atau rendah, cantik atau buruk, jenisnya lelaki atau perempuan, dapat Allah lakukan. Jadi dalam ayat allazi khalaqa, yang menjadikan engkau, kata Imam Qutubi, maksudnya menjadikan engkau daripada air mani. Fasawwaka, kemudian dia sawwak ni, dia sempurnakan kejadian kamu. Di mana ni? Fi batni ummik, dia bentuk kejadian kita. Sawwak ni dia bentuk kejadian kita dalam rahim ibu, dalam perut ibu kamu. Kata sawwak ni dalam perut ibu kamu. Di sana dijadikan waja'ala laka yadain, Allah Ta'ala jadikan tangan dua, kaki dua, mata dua, dan semua wasairi a'dha'ik, semua anggota-anggota yang lain Allah Ta'ala dah bentuk dah dalam rahim ibu kita. Kemudian fa'adala, dia bentuk dalam tu, dia sempurnakan, dia cantikkan.
Ai ja'alaka mu'tadilan. Mu'tadil ni seimbang. Cantik dan seimbang. Dalam perut ibu kita Allah Ta'ala dah mula cipta dah. Fa'adalak, adil. Adalak ni daripada perkataan adil. Maka adil ni maksudnya Allah Ta'ala, maksud di sini mengubah, membentuk kita kepada fi ayyu surati masya'ara, pada bentuk-bentuk yang dia nak, mengikut kehendak dia. Fa'adalak ni iaitu sama ada nak jadikan kita baik, jadikan cantik, atau buruk, tinggi atau rendah. Fi ayyu siratin ma syaa rakkabak, iaitu mengikut bentuk yang dia kendaki, dia dapat menyusun tubuhmu. Kata Imam Qutubi di sini, iaitu dibawakan perkataan daripada Ikrimah dan Abu Saleh. Maksud ayat fi ayyi suratin ma syaa rakkabak ini, kata Ikrimah dan Abu Saleh, kata dia, insya'a fi surati insan, wa insya'a fi surati himar, wa insya'a fi surati qir, wa insya'a fi surati khinzir. Ini kata Ikrimah, maknanya Tuhan, dia kalau nak, dia boleh jadikan kamu dalam bentuk manusia. Hatta dalam bentuk haiwan sekalipun, dia boleh jadikan kamu dalam bentuk himar, kaldai, dalam bentuk koro, dalam bentuk khinzir pun Tuhan menjadikan kalau dia nak. Jadi kita jadi tu keluar-keluar tiba-tiba monyet pula kan. Ada macam tu kan. Itu bukan konan monyet. Keluarkan rupa kambing. Ini konan kambing tu. Siapa lah tak konan-konan tu? Allah Ta'ala yang cipta macam tu. Tak ada konan-konan dah. Ini dalam ayat disebut fi ayyu suratin ma syaa rakkabak. Tuhan yang nak jadikan macam tu. Allah Ta'ala yang jadikan macam tu. Wa qala makhul. Kata makhul, dia nak kita jadi lelaki, dia jadikan kita lelaki. Kau nak jadi perempuan, dia jadikan perempuan. Kau nak jadi tengah-tengah lah orang tu. Lelaki pun tak, perempuan pun tak. Ada dua senjata alat tu pulang pada Allah. Ikut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuk juga ayat ni telah disimpulkan oleh Ustaz Ahmad Sunaji ni. Rupa mak, rupa abah, rupa mak saudara, rupa pak saudara, ini semua kehendak Allah. Maksud ayat fi ayyi surah. Kalau tak rupa siapa-siapa, rupa mak pun tak ada, rupa abah pun tak ada, rumah batuk atas siapa-siapa rupa bawah pun Allah Ta'ala boleh buat. Mengikut kehendak Allah. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ikut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kadang-kadang keluar dulu kat Mesir, ada tunjuk dalam surat khabar Mesir, keluar tu memang macam himar. Kepala ada masuk surat Mesir, kepala macam himar apa semua lah. Bulu banyak, bongkok ada. Kan. Adalah sebab-sebab tentu mungkin Allah Ta'ala nak buat tu kenapa, wallahu alam. Nenek moyang kita pun macam tu juga dulu kan. Ada orang kampung saya, kita orang tua-tua dulu wallahu alam lah, tapi betul je cerita kan. Dia lahir, dia keluar dulu. Lepas tu lepas dia keluar tu, keluarlah bayur seekor. Lepas tu bayur keluar tanpa perut orang. Yang keluar tadi abang duduk kat tedarik. Yang bayur tu takkan nak dikorek lah leher, entah kai. Tu orang dulu khabar tu, dia ada saudara tu kat laut tadi. Kan dia sungai kata. Tapi dulu-dulu selalu berlaku macam ni tuan. Sekarang tak ada dah. Dulu-dulu banyak sangat berlaku benda pelik macam ni kan. Lahir kadang sama kembar lah dengan ular lah seekor. Benda-benda macam tu berlaku pun tak mustahil, kerana semuanya bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dulu-dulu dia banyak beramal, entah apa-apa kadang dia amal kan. Kita ni tak kurang beramal. Dia macam-macam perkara pelik-pelik berlaku zaman-zaman dulu. Zaman sekarang tak ada lagi dah. Jaranglah berlaku. Kalau berlaku tu kadang lah kan. Kadang lah. Jadi itu semua boleh kalau dikehendaki oleh Allah. Inilah dalil Allah Maha berkuasa mencipta manusia dengan sebaik-baik bentuk. Maka tidak sepatutnya lah manusia semasa hidupnya berkeadaan seperti kehidupan haiwan, dan matinya seperti kematian binatang buas atau serangga yang tidak ada ertinya. Jadi bila Allah Ta'ala dah cipta kita sebaik-baik kejadian, dalam banyak-banyak makhluk, kita diiktiraf oleh Allah sebagai makhluk yang tercantik yang dia buat.
dimuliakan, disebut dalam Quran. Tiba-tiba kecantikan binaan kita oleh Allah Ta'ala tu, apa yang kita paparkan dalam kehidupan kita tak sama dengan bentuk kejadian yang Tuhan buat. Nak jadikan kita manusia, insan, kita pula merubah menjadi haiwan pula. Sehingga adanya kita tak ke bumi ni tak diperlukan oleh orang. Dia ada orang, dia ada kehidupan dia wujud kat muka bumi ni, dirasai, dan pemergiannya terasa kehilangan. Dia ada, orang rasa dia ada. Kok dia hilang, orang rasa dia pergi. Ada orang rasa dia ada, orang rasa dia ada. Kalau pergi, orang tak peduli pun. Ada orang dia ada, orang rasa dia ada, dan bila dia pergi mati, orang menangis. Ni orang baik-baik lah. Dia pergi surau, nampak muka orang kahwin, ada muka Buat kemah, dia lah tukang angkat bersih kemah tu. Nyusun kursi, dia lah ada kat situ. Masuk pinggan, ada yang muka masuk pinggan. Ngorek lah yang lambu, ada yang kat situ kat lambu. Semua tempat ada dia. Orang terasa dia ada dalam masyarakat. Kan? Ada dia. Bila dia meninggal, ingat Cik Kasim. Nama Kasim, mana Kasim ni juga. Tak ada Kasim yang kono-kono di sini. Ada mana dulu Cik, selalu Cik Kasim tu. Kok kita masuk cawan ni, biasa dia mesti tinggung sebelah ni. Sama dia masuk pinggan gitu. Dah tak ada, terasa pula rasa. Ni orang-orang yang berbakti dalam hidup dia. Terasa kehilangan. Adanya dirasai, perginya terasa kehilangan. Ada orang adanya dirasai juga, tapi pergi orang tak peduli kan. Eloklah mati tu mokak kat sini tadi. Ada jenis orang macam tu. Manusia juga macam kita. Orang rasa dia ada, siapa orang tahu. Kalau mau mokak terang poin tu dia lah tu. Kan? Hilang barang, memang dia lah yang ambil tu. Kan? Dongang bertumbuk tadi berparang-parang kat badan. Tu memang dia lah tu. Orang rasa memang orang tahu dia ada. Tapi dia pergi, nasib baik mati awal. Kalau mati lambat tu banyaklah lagi barang hilang kampung dia. Orang tak peduli dia. Bahkan didoakan dia pergi copet pula. Ini orang yang disebut orang yang gharrak tadi. Orang yang tertipu dengan kehidupan dia. Banyak melakukan maksiat pada Allah. Ada jenis yang ketiga pula. Dia ada ke tak ada punya tak ada ya. Dia ada ke, dia tak ada pun, dia tak rasa apa-apa. Ada orang tak nampak dia, tak ada pun lagi tak nampak lah. Dia tak ada lah masyarakat. Dia dengan dunia dia sendiri. Duit kau tu bukan hal saya, bukan urusan saya. Kau nak kahwin, anak kau kahwin bukan nak saya tadi. Kalau saya mati tu tak adalah masuk kubu kau dah, kubu saya tadi. Sok mati pun duduk seorang tadi. Dia tak campur orang, dia tak bermuamalah dengan orang, tak ada lagi yang tu nak sampai orang tahu dia tapi tak terasa dia tu ada, sebab dah besok tak ada dia. Mati tahu-tahu mana dia pergi tu? Dah lama mati. Ya, kau dah 3 bulan mati kawan tu. Oh ya, 3 bulan baru sadar dia mati. Jadi rugi lawan ni, orang yang tak campur dengan masyarakat ni rugi tu. Jadi kita nak orang yang pertama tadi manusia yang dia memang manusia tapi terasa kehilangan bila tak ada. Dia ada tengah masyarakat, dia menyebarkan kebaikan. Orang ni yang kita nak ni. Mudah-mudahan kita macam tu lah. Bukan mati sampai orang tak rai kan. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Bukan tertipu sahaja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Azan tuan kita berhenti dah sekejap. Kejap kan kita habis, kita berhenti insya-Allah. Dengar tak tuan? Dengar tak? Dengar yang tak jelas. Dengar tapi tak jelas tapi tak tahu bukti aja. Kita jalan lah. Dengar jelas tak? Tak ada. Kita tahu lah tak dengar kan.
Kita berhenti pada kiraman katibin insya-Allah tuan-tuan. Kiraman katibin tu berhenti sebab saya pun tak dapat lama malam ni. Sebab rumah dah sound tadi dah. Jangan berlama-lama orang kan. Takkan orang nak makan bukan je marah. Sebab hari ni tuan nak balik anak yang belajar tu dia dah lama tak balik kampung jumpa anak buah kecil Dia nak balik benar dia ni. Bawa lah balik malam ni. Dah apa bulan ke itu dah masuk universiti tu tak jumpa sepupu kecil itu. Bawa lah malam ni balik. Besok Sabtu dah nak mundi pula dah. Pergi tidur semalam ke rumah mak okey lah tu. Tak pesan ni angkut makan pun jangan banyak-banyak pun. Sekejap je rumah ngai. Kata marah abang kata kat rumah jangan marah abang yang bang duan ni kerja. Dia nahan. Bukan tertipu sahaja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang menguasai pekerjaanmu. Yakni Allah mencela kaum musyrikin yang mendustakan adanya hari pembalasan. Orang-orang musyrik ni dia mendustakan hari pembalasan. Dia tak percaya lepas mati ni ada kehidupan yang lain. Janganlah kamu sampai tertipu lalu mendustakan pula hari pembalasan. Ketahuilah sesungguhnya terdapat para malaikat yang mengawasi pekerjaan kamu dan mencatatnya dalam catatan kitab kamu. Itulah malaikat kiraman yang mulia di sisi Allah dan malaikat katibin yang mencatat pekerjaan-pekerjaan kamu. Sama ada baik maupun buruk, mereka semua mengetahui apa yang kamu kerjakan dan bakal kamu terima pula balasannya di akhirat. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat 3 ayat ni, bahkan bukan saja tertipu, bahkan kamu dusta pula dengan hari pembalasan. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, di sisi kamu tu ada malaikat-malaikat yang mengawasi kamu, yang menjaga kamu, yang menulis pekerjaan-pekerjaan kamu. Asallah kau jadi mendustakan ayat aku. Asallah kau dah dengan aku ni. Padahal kat kau tu ada malaikat yang catat. Kata orang. Kenapa kau jadi macam ni? Ada yang catat perbuatan kau tu. Ni 3 ayat ni maksud macam tu lah. Kata Imam Qutubi di sini, bal tukazzibun, bahkan kamu mendustakan ayat-ayat Allah. Sedangkan wa inna alaikum lahafizin, di sisi kamu tu ada malaikat-malaikat yang mengawasi kamu. Ini yang saya selalu sebutkan tu. Ibnu Abbas menyebutkan bahawasanya kata Ibnu Abbas, semua manusia ni, perbuatan manusia ni, apa pun manusia buat, dia akan dicatat. Pergerakan kita ke hulu, ke hilir, ke mana, naik kereta, semua malaikat catat. Supaya catatan tu nanti menjadi bukti yang paling kuat dan jelas bahawasanya nak tunjukkan keadilan hukuman Allah Ta'ala tu. Semua buat, semua tulis. Lebih detail lagi daripada apa yang dicatatkan. Kalau orang masuk mahkamah kan, pukul mana sekian-sekian je kat mana, dengan siapa, apa dia buat, makan kat kedai mana, pukul, semua ada. Allah Ta'ala begitu, lebih detail lagi begitu. Jadi kenapa kamu mendustakan aku, kata Allah, mendustakan agama, mendustakan ayat? Kata Ibn Abbas, semua tulis. Kuat pula azan tu orang. Tadi orang mana? Ni orang mana azan? Dah dongah tu kena jawab tuan. Ni dongah kuat ni. Di sini. Wih. Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, salatul qa'imah, ati Muhammadan wasilata wal fadilah, wa ba'd maqam mahmud alladhi anta innaka la tukhriful. Sikit lagi tuan-tuan ni kita habiskan pada kiraman katibin ni. Saya bawa kat sini apa yang Imam Qutubi sebut. Kenapa engkau mendustakan hari pembalasan, padahal di sisi kamu ada malaikat-malaikat. Sehingga dibawakan di sini oleh Imam Qutubi
satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, akrimul kiramal katibain alladzina la yufariqunakum illa inda ihda halatain al-qira'ah aw al-jima'. Fa idza ightasala ahadukum falyastatir bijarami ha'id aw bighairihi aw la yastatiruhu akhuhu. Kata Nabi dalam hadis ni, hendaklah kamu muliakan malaikat kiraman katibin ni, di mana dua malaikat ni dia la yufariqunakum, dia tak pernah berpisah dengan kamu melainkan dalam kedua keadaan. Dia tak pernah tinggal kita. Kiraman katibin ni, malaikat hafazah ni, kiraman katibin ni dan kita ni, dua orang ni, dia tak pernah pisah dengan kita melainkan dalam dua keadaan ni. Dia tak ada. Ketika mana? Satu khira'ah. Khira'ah ni kita buang air lah. Buang air besar, buang air kecil, malaikat tak ada ikut kita. Kemudian awil jima', iaitu ketika suami isteri bersama, malaikat tak ada. Dia tinggal kita. Sebab itu kata Nabi, bila kamu mandi salah seorang di kalangan kamu, maka hendaklah dia berlindung di sebalik tabir jarum ahid ni, tabir dinding, ada kain penutup. Kain dinding ataupun kain yang menutupi kita mandi tu. Atau hendaklah dia dilindungi oleh saudaranya. Macam Nabi dulu pernah kan istinja, Nabi buang air, sahabat yang mandang, Nabi belakang sahabat tu. Mesti berlindung macam itu. Paling kurang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi muliakan malaikat dua ni. Jangan kita nak mandi mesti ada, jangan mandi tengah-tengah boleh tak ada apa. Sebab tu mandi tu eloklah. Kalau orang ahli tasawuf ni suka pakai kain basahan, dia tak ada mandi pakai kulit dia dah. Kita kain basahan kita kulit je nampak Walaupun di sudut fiqh tak salah, tapi di sudut ilmu akhlaknya begitulah. Ada makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Begitu juga satu riwayat daripada Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, sentiasalah, mana ada malaikat yang sentiasa bersama dengan kita dan dia tak berpaling, dia tak lari daripada kita kecuali bila kita buka aurat. Kita buka aurat dia, malaikat ni tak datang dia dah. Malu dia yang kita. Waruwiya ni diriwayatkan, tak tahu siapa riwayat, jadi ini tak apa kuat lah. Tapi Imam Qurtubi bawa jugalah, bagi orang yang nak beramal sungguh-sungguh, dengan kehidupan yang halus, yang cantik. Imam Qurtubi bawa, innal abda idza dakhala al-hammam bighairi mu'adhdhirin la'anahu malakahu. Mana-mana hamba yang masuk bilik air mandi tak pakai kain basahan, tak pakai kain, dilaknat, dikutuk oleh dua malaikat ni. Hantu tak adalah kutuk apa macam kita marah hantu botol lah, budak ni lengan macam tu lah kan. Masuk-masuk kita boleh ke masuk bilik air ni, malaikat dua ni sah botol lah orang ni tadi. Tinggal lah kita. Sah botol budak macam ni dia mandi tadi kan. Dia pun tinggal kita. Sebab itulah kalau ahli-ahli sofi ni dia jaga sungguh, benda-benda makruh bagi dia haram. Kita asalkan pekah je, bukan salah pun kita kan, tak ada salah. Janji orang tak kena kan. Kita nampak ujung tu ada orang mandi telanjang, tapi tak kena siapa segi hukum fiqh kita tak berdosa. Kita yang mandi telanjang tu, orang tak nampak siapa telanjang tu, macam siapa tu tak kena, tapi nampak orang telanjang tu, orang tak kena kita. Selagi orang tak kena kita tak berdosa kita. Kalau orang tengok tu rasa macam imam tu tak ada apa. Berdosa lah imam tu. Imam ni rasa ni mana pergi kain ni, orang kena, orang cam dia, masa tu berdosa. Torang lain ni kan, nampak bila kena tu. Kalau orang tak kena, siapa tu yang mandi telanjang tak kena tu, orang tak cam. Ketika tu tak ada hukum, ketika tu harus tak berdosa. Kita tasawuf yang pandang aman tak baguslah telanjang. Tapi kalau segi hukum fiqh, selagi orang tak kena maka tak jatuh hukumnya. Orang dah kena, ya dia ni rupanya dosa lah, sebab tak tutup aurat kan. Kalau orang tak kena tak ada masalah lah. Jadi janganlah kita mandi boleng ni. Kemudian dibahaskan lagi kiraman katibin ni, ada satu perbahasan lah, Imam Qurtubi bawa, manusia bersisih pendapat tentang orang kafir ni. Orang kafir ni ada tak malaikat kiraman katibin ni? Sebab dah tahu dah orang kafir kebaikan ni.
Dia tak beriman, nak tulis apa? Yang dia ada jahat lah. Selagi tak beriman tu jahat je. Jadi ada orang tanya, adakah orang kafir ni Allah Ta'ala hantar kiraman katibin ni? Kerana kata Imam Qurtubi, urusan mereka dah diketahui. Pekerjaan mereka satu je. Sama je, dia tak beriman. Memang tak dikira lah apa perbuatan pun. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, yu'raful mujrimuna bisimahum. Dikenali orang-orang yang berdosa itu dengan tanda yang ada pada mereka. Jadi apa perlunya malaikat lagi lah. Memang dah tahu dah tak beriman satu dosa. Buat baik pun berdosa ke Ada tak malaikat kiraman katibin ni? Maka setengah ulama mengatakan ada juga malaikat. Setengah ulama mengatakan tak ada. Bahkan dia bawa di sini ulama mengatakan ada ni, ada banyak ayat Quran. Antaranya wa inna alaikum lahafizin. Kamu ni tak kira siapa pun, kamu manusia, mesti ada malaikat yang menulis. Mesti ada yang malaikat yang menulis. Mesti ada malaikat yang menulis. Kemudian disebutkan di sini orang-orang yang kafir ni pun ada, kata Imam Qurtubi, ada malaikat yang menulis, mencatat. Kerana apa? Mungkin orang tanya, buat apa? Nanti malaikat yang belah kanan tak nulis apa-apa pun. Dah tak ada iman, semua kebaikan dia buat tak dikira. Sebab asas penerimaan sesuatu ibadat mestilah berasaskan iman kepada Allah. Beriman pada Allah, dikiralah kebaikan. Ni akidah dah tak betul dah. Jadi apalah kerja malaikat belah kanan ni, tak tulis apa-apa pun, maka tak ada malaikat. Bahkan di sini dibawakan pendapat Imam Qurtubi kata ada. Dia kata yang belah kanan ni besok, malaikat yang belah kanan, dia akan menjadi saksi terhadap apa yang ditulis oleh belah kiri ni. Kejahatan-kejahatan yang manusia ni buat besok, bila Allah nak hakimi dia, yang kiri ni tulis je, yang kanan mandang je. Oh, betul dia, betul. Sebab itu disebut oleh Ibnu Abbas, malaikat yang belah kanan kita ni disebut sebagai raqib, atid kan. Raqib ni dialah yang memimpin malaikat yang belah kiri. Raqib ni memimpin yang belah kiri. Yang belah kanan ni tulis kebaikan, yang belah kiri ni tulis kejahatan-kejahatan yang kita buat. Tak kala ketika manusia melakukan kebaikan, raqib terus menulis. Bukan kita buat, kita baru niat. Baru niat. Cik sebelah tu akang petang ni ada gotong royong ni nak nikah anak, ada ngorek-ngorek bawang apa semua. Niat petang nak pergi ni sama-sama nolong potong bawang. Niat tu dah tulis dah. Kita buat lagi satu. Cepatnya raqib menulis segala kebaikan yang anak Adam niatkan untuk melakukannya. Bila melakukan kan ada lagi. Tapi bila mana manusia ni melakukan kejahatan, si atid dia tak tulis. Dia tak tulis. Dia akan rujuk pada belah kanan ni. Ni anak Adam ni dah buat jahat ni. Kita nak tulis tak? Kata si raqib, jangan tulis dulu. Kemungkinan nanti dia bertaubat. Kan kot dia taubat, kita hapuskan kesalahan tu. Kan kalau kau tulis-tulis kan tengok dia dah minta ampun ke Allah. Tak ampunkan dia, takkan tak catat lagi. Jangan tulis dulu. Sebab tu dalam, tak salah saya dalam kitab Ustaz Muhammad yang di Jawharatul Tauhid kan, yang di masjid tu, Jawharatul Tauhid tu, Ibrahim Laqani, syarah Ibrahim Laqani tu, itu disebut sampai dalam tempoh pun disebutkan tempoh seberapa ketika, sampai kata dalam tempoh 6 jam kan, itu lebih kurang dikira disebut. Tak ada saya dalam kitab tu. 6 jam tu ditunggu. Ada tak manusia ni dia istighfar kepada Allah, dia minta ampun terhadap kesalahan dia buat tadi. Ditunggu tu, tunggu yang minta ampun tak, yang minta ampun tak. Dia minta ampun maka tak tercatat kesalahan tu. Kerana Allah Ta'ala pasti mengampunkan dia. Manusia ni banyak mana pun dosa walaupun sebanyak buih lautan, selagi nyawa tak sampai kerongkong ni, kesalahan dia akan diampunkan oleh Allah. Dengan syarat kesalahan dia dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Dengan manusia kena ampunkan manusia. Jadi ditunggu, diberikan masa tempoh. Diharap-harapkan supaya manusia ni mohon ampunlah pada Allah, supaya tak perlu dicatat. Begitu sekali nak tunjukkan sayang dan kasihnya Allah Ta'ala kepada manusia. Sebab tu dah disuruh istighfar. Nabi sampai satu hari 100 kali istighfar, paling kurang 70 kali. Kita rasa cukuplah lepas sembahyang 3 kali je. 5 kali 5 boleh, 5 kali sembahyang 5 boleh kali je kita buat. Sepatutnya lebih lagi lah. Nabi yang maksum itu, yang terpelihara pada dosa tu, sampai beratus kali istighfar. Jadi kita tak ada. Sebaik-baiknya kita istighfar malam kita bangun sebelum subuh tu kan, buatlah sembahyang tahajud, sembahyang sunat.
taubat, masa tu kita tentukanlah jumlah-jumlah tertentu lah, jadikan amalan tuan-tuan, sebab istighfar ni dia akan melembutkan jiwa hati kita, jadi kita jadi seronok nak buat amal ibadah ni. Selagi hati kita hitam, kotor, susah kita. Ada yang nanti syaitan ni menempel di kita, mudahlah dia memesong dengan kita. Nak pergi masjid kan, hujan bang, basah kerang, alah semayang ni pun fardu kifayah, kita pun copek ya sebab hati kita tu tak apa nak bersih. Tapi kalau kita banyak kali istighfar, syaitan tak boleh nak gelapkan kita kan. Macam-macam nanti dia beritahu kita. Jadi itulah sebabnya rakib, tunggu dulu. Wahai Atik, jangan tulis dulu. Tunggu dulu, suatu ketika mudah-mudahan nanti dia mohon ampun pada Allah. Kalau mohon ampun tak payah tulis. Mana nak cerita apa tuan? Sayangnya Allah Ta'ala kepada manusia ni. Tapi manusia tak terfikir yang itu. Sehingga dia lupa pada Allah. Ibadah pun buat-buat yang wajib, yang sunat-sunat pun tak apa semangat nak buat. Tapi ketahuilah tuan-tuan, macam mana pun ibadah kita atas muka bumi ni, saya selalu sebut, maka bila kita buat ibadat tu, rasa-rasakanlah, buat-buatlah dengan Allah Ta'ala, selalu buat. Mesti ada satu hari tu, mesti ada. Kita disebut sebagai kita bermunajat, duduk sebentar, tak baca wirid pun tak apa, duduk mikir, tafakur kan, tafakur, kita sebut tafakur, madu pada Allah dalam hati kita. Ya Allah, aku bulan ni ya Allah rasa malas waktu nak buat amalan sunat, puasa lah malas nak buat, sembahyang sunat pun malas, ya Allah apa kena aku ni. Yang itu perkataan-perkataan macam tu bagus. Kita merintih, kita mengadu pada Allah Ta'ala, sebab semua ni dia pegang. Kenapa ni ya Allah, berikan aku kekuatan, berikan aku ketenangan dalam ibadah ni. InsyaAllah dengan cara macam tu kita akan bersemangat. Saya ingat tuan-tuan, cukuplah sekadar itu untuk malam ni. Kita berhenti pada ayat 11, baki ayat nanti kita sambung kemudian. 11 sekadarnya. Kalau tuan-tuan ada soalan silakan, kalau dapat jawab saya jawab, tak dapat jawab saya hutang dululah kalau ada. Kalau tak ada kita berhenti kat sini. Ya tuan. Ya, ayat 6 tu. Macam mana? Ya. Warroka. Tuan, kita ni sebenarnya suruh buat yang wajib je. Allah Ta'ala dia beritahu dah. Jadi manusia ni, benda-benda ni kau kena buat, kau kena buat, kau kena buat. Ni yang fardu-fardu, ini amalan khusus. Yang ini yang sunat-sunat, kan? So, kita dipertanggungjawabkan, akan dipersalahkan bila arahan-arahan Allah yang fardu-fardu ni kita tak buat. So, selagi kita buat tak ada masalah. Cumanya yang membezakan orang yang sungguh-sungguh dalam amalannya dengan orang tak sungguh-sungguh. Beza itu. Orang yang sekadar buat wajib, dia lepas semayang, tak ada wirid, tak ada zikir, tak ada doa, berdosa tak? Tak semayang dah, okey. Sama tak dengan orang yang lepas mayang duduk sekejap, istighfar, selawat, wirid, nampaklah kesungguhannya. Sudah pastilah berbeza dengan orang yang sekadar semayang. Orang yang semayang ni kita tak boleh kata dia tak masuk dalam gharraqah tu. Gharraqah kat sini kalau kita tengok dalam tafsir tadi mengatakan orang-orang yang gharraq ni maknanya dia yang asal makna dia gharraqah ni yang dia tak percaya adanya hari kebangkitan semua. Dia sebenarnya cerita kisah pada orang-orang musyrik Mekah. Kenapa sampai kau tak beriman dengan Muhammad, kau tak percaya apa yang dikatakan oleh Muhammad? Apa yang menipu kau ni? Maksudnya apa yang dagi benar ni? Apa sebenarnya yang menipu kau sampai kau tak boleh ikut agama yang dibawa oleh Muhammad, kau tak boleh taat pada Allah Ta'ala? Kenapa? Apa? Benda-benda asas pun tak boleh buat. Mentaati Rasul tak boleh, beriman kepada Allah tak boleh. Jadi gharraq kat situ, kita boleh katalah orang-orang yang meninggalkan kewajipan dia sebagai seorang hamba. Apa yang sepatutnya hamba buat, dia tak buat. Itu orang yang telah gharraq, telah menipu, sesuatu menipu dia. Jadi manusia ni dia tak boleh dipersalahkan selagi mana dia dah buat kewajipan-kewajipan yang Allah Ta'ala wajibkan. Apa kewajipan yang kita kena buat? Kalau kita buat, kita bukan golongan tertipu. Cuma daripada golongan yang tak tertipu ni, ada golongan yang bersungguh-sungguh. Ada golongan faminhum
Zalimun li nafsihi, ada orang yang zalim pada diri dia, dia tak buat apa-apa. Faminhum muqtasid, ada yang pertengahan, muqtasid. Faminhum sabiqum bil khairat bi izni. Ada orang yang berlumba-lumba yang telah terdahulu buat amalan lebih baik daripada apa yang ada hari ni. So ada tiga tu, ada orang yang zalim, orang yang gharak betul, ditipu oleh dunia ni. Ada orang yang pertengahan, dia buat amalan tapi sekadar-sekadarnya lah. Kira orang awam lah. Ada yang sabiqum bil khairat, telah mendahului kita dengan kebaikan dengan izin Allah. Ni orang yang muqarrabun kan. Kan orang yang muqarrabun, orang yang hampir sungguh dengan Allah Taala. Pada dalam ilmu tasawuf ada golongan-golongan kan. Ada yang tajrid, ada yang golongan ni tak tajrid. Tu maksud itulah tu, orang-orang yang tingkatan-tingkatan berbeza. Jadi dia buat kebaikan tu bukan gharab. Kalau manusia tu melakukan arahan daripada Allah sebagai makhluk, sebagai hamba, apa dia perlu buat? Dia tunaikan semua dia perintahkan. Dia tidak masuk dalam perkataan gharab itu. Tak masuk dalam orang yang telah tertipu. Tak ada. Wallahu a'lam. Sila tuan, ada lagi? Kalau tak ada, kita berhenti kat sini tuan ya. Kita berhenti kat sini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafara dan suratul asr.